Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama-sama Ustazah Farida di dalam kelas tafsir. Apa khabar murid-murid? Ustazah berharap dan Ustazah berdoa agar semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas, mari bersama-sama kita membaca doa mula belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semua orang dah bersedia? Jom kita mulakan pelajaran. Hari ini pelajaran kita ialah tafsir surah Ad-Duha. Ad-Duha bermakna waktu duha. Ia merupakan surah Makkiyah, yakni surah ini diturunkan di Mekah. Surah Ad-Duha diturunkan selepas surah Al-Fajr. Ia merupakan surah yang ke-93 dan mengandungi 11 ayat. Ini dia surah Ad-Duha yang akan kita pelajari tafsirnya secara ringkas sebentar lagi. Murid-murid, sebelum surah Ad-Duha ini turun, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, tidak menerima apa-apa wahyu dalam tempoh yang lama. Jadi, Nabi berasa gelisah dan sangat sedih. Apa itu gelisah? Gelisah bermakna susah hati. Apabila orang-orang kafir Quraisy mengetahui hal ini, maka mereka pun datang dan mengejek-ngejek serta mentertawakan Nabi Muhammad SAW, dan hal ini membuatkan Nabi menjadi lebih sedih dan lebih gelisah lagi. Tidak lama kemudian Allah turunkan surah ini sebagai hiburan kepada Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Ad-Duha, Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam bahawa Allah tidak meninggalkan Nabi dan tidak juga membenci Nabi. Sebaliknya, Allah yang maha melihat, lagi maha mendengar serta maha mengetahui akan mengurniakan kejayaan kepada Nabi di dunia dalam bentuk semakin tersebarnya agama Islam sehingga di mana-mana pun akan ada orang Islam, dan sampailah ke zaman sekarang ini Islam tersebar di seluruh dunia dengan jayanya. Dan kemudian Allah juga akan mengurniakan kejayaan kepada Nabi di akhirat, antara lain dalam bentuk syurga, syafaat yang Nabi berikan kepada umat Islam dan telaga Nabi yang apabila diminum air telaga tersebut, orang tidak akan merasa dahaga selama-lamanya. Di dalam surah Ad-Duha ini, ada beberapa hal yang Allah perintahkan kepada kita, iaitu yang pertama, anjuran agar tidak berlaku kasar kepada anak yatim. Hal-hal yang seperti ini tidak boleh kita lakukan, murid-murid. Sebaliknya, kita hendaklah berlaku lemah lembut, mengambil berat dan menjaga kebajikan mereka. Siapa? Anak-anak yatim. Siapakah anak-anak yatim? Iaitu anak-anak yang bapanya meninggal dunia. Anjuran ataupun perintah yang kedua ialah supaya kita tidak menengking orang-orang yang meminta bantuan. Jadi apa yang patut kita buat, murid-murid? Ya, kita tolong semampu kita sahaja, sama ada dengan kita serahkan sendiri bantuan tersebut dengan duit ataupun dengan barang atau benda-benda keperluan lain, atau kita serahkan sumbangan pada tempat yang betul. Dan anjuran yang ketiga, atau lebih tepat kita sebut sebagai perintah yang ketiga, ialah agar kita selalu bersyukur di atas nikmat yang Allah kurniakan. Contoh yang paling mudah ialah memakai pakaian yang elok.
kita ada pakaian yang elok, jadi dengan menunjukkan rasa bersyukur, kita pakai pakaian dengan kemas dan rapi. Inilah yang kita sebut sebagai mengikuti sunnah Nabi, iaitu berpakaian bersih, kemas dan rapi. Sebaliknya, janganlah kita malah memilih pula memakai pakaian yang koyak. Kalaulah kita ada pakaian yang elok, maka kita pilih pakaian yang elok. Dan kalaulah ada pakaian yang tak elok, rosak ataupun koyak, kita perbaiki sama ada kita jahit ataupun kita tampal supaya ianya tidak kelihatan terlalu buruk seperti yang digambarkan di sini. Jadi pakaian yang ini semata-mata kita pilih disebabkan kita malas, tak boleh kita buat murid-murid. Itu menunjukkan cara kita menyatakan rasa syukur kepada Allah, iaitu dengan menyatakan nikmat bahawa kita telah Allah kurniakan pakaian yang bagus. Contoh yang lain ialah kita berkongsi rezeki. So, salah satu cara bersyukur, kita berkongsi rezeki yang ada dikurniakan kepada kita kepada sebahagian orang. Dan kita juga digalakkan untuk menyebut-nyebut nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Pengajaran yang dapat kita ambil daripada surah Ad-Duha ini ialah yang pertama, Allah akan sentiasa bersama-sama orang-orang yang berjuang untuk Islam. Yang kedua, kita hendaklah berbuat baik terhadap anak yatim. Yang ketiga, kita juga dilarang bersikap kasar terhadap orang yang meminta bantuan. Dan yang keempat, wajiblah kita mensyukuri semua nikmat yang Allah beri secara lisan maupun perbuatan. Baik murid-murid, ini ialah latihan yang murid-murid mesti buat di dalam buku latihan masing-masing. Tuliskan hari bulan, pastikan murid-murid garis hari dan hari bulan. Kemudian salin soalan dan isikan tempat yang kosong serta yang nombor 2 ni kenalah tulis jawapannya. Mari kita lihat. Soalan pertama, lengkapkan rajah di bawah. Ini namanya rajah. Okay? So, dia berkisar tentang surah Ad-Duha, maknanya apa, diturunkan di mana, ada berapa ayat, surah ke berapa dan diturunkan selepas surah apa. Murid-murid, letakkan atau tuliskan jawapan yang betul di sini. Soalan kedua, tuliskan 2 cara bersyukur. Tadi kita dah belajar cara-cara menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murid-murid tulis 2 sahaja cara kita menunjukkan rasa syukur kita. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap dan berdoa agar kita dapat memahami, menghayati dan mengamalkan pengajaran surah di dalam kehidupan kita seharian. Sebelum berpisah, mari bersama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai kita bertemu pada masa yang akan datang, murid-murid. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.